menyebabkan saya terseksa. Kenapa buat saya begitu? Maksudnya ialah dia suka mengulang-ulang bercakap benda yang sama. Dia ulang-ulang cakap benda yang sama pada orang berbeza, tak berhenti-henti. So siapa yang ada ciri ni, maksudnya dia tidak move on, dia tidak maju terus, ya. Maksudnya pemikirannya ada lekatan, ya. Mungkin peristiwa tu berlaku 2 tahun lepas, 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas, ya. Tapi sekarang benda tu dah 10 tahun, tapi dia masih hidup tahun 2010 dulu, okey, jelas, okey. Itu adalah 4 tanda asas yang terlihat kepada orang tidak boleh move on. Pemikiran tak boleh stop, perasaannya masih bercelaru, ya. Sama dengan perasaan dulu, kadang-kadang lagi banyak, lagi teruk, lagi banyak pinak, emosi dan kemarahan dia. Dan tingkah lakunya tak tenang, ya. Kadang-kadang mereka suka cari damai, main game, keluar, ya, solat, zikir, tapi benda tu masih tidak boleh menghilangkan kegelisahan, kemarahan, dendam dia, ya, dan lagi marah dan sebagainya. Dan suka menceritakan kesakitan dia, emosi tak stabil dia kepada orang lain berulang-ulang, ya. Jadi kalau ada kawan-kawan jumpa awak, ya, cerita benda yang sama, ulang benda yang sama, esok lusa cerita benda yang sama je, maksudnya tidak move on. Dan orang begini sangat sedih. Kita sangat kasihan dan kita kena bantu dia dengan betul supaya tidak boleh keluar daripada pemikiran dan diri dia sendiri. Ataupun dalam spiritual kita panggil memerdekakan pemikiran dan jasad, ya. Okey, jadi kita dah faham, ya. Okey. Jadi tentang apa definisi move on, ya, dan kita dah faham apa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita tidak boleh move on tadi, dan kita dah faham juga tentang simptom-simptom dan tanda-tanda orang tak boleh move on. So tengok daripada diri kita. Kalau kita ada ciri tu nanti, saya akan kongsikan beberapa tips, ya, yang boleh kita gunakan untuk atasi masalah tu. Okey. Apa kesan move on? Apa kesan pula? Kesan kita tidak move on, ya. Jadi kesan yang pertama kita tidak move on ialah pemikiran kita akan tetap berfikir benda yang sama, ya. Dan asyik berfikir negatif. Dan orang tidak boleh move on ni, dia sama macam orang mental health, Orang mental health ni, dia pemikiran dia singkat. Dia tidak boleh berfikir panjang. Dia tak nampak jalan-jalan penyelesaian dan hikmah sesuatu benda yang berlaku, ya. Dia macam benang yang berbelit-belit, ya. Jadi dia perlu seseorang untuk bantu dia, ya, dan melihat sekali permasalahan diri dia sendiri. Dan jadi pemikiran dia kusut, ya. Dan apabila pemikiran sangat kusut, dia bawa kepada perasaan, ya. Contohnya bila saya fikir orang tu jahat, saya fikir dia jahat, dia jahat, dia buat saya, dia fitnah saya, dia tipu saya, dia jahat. Bila saya fikir dia jahat, maka automatik saya rasa marah, saya rasa geram, saya rasa dendam, ya. Jadi perasaan marah, dendam, benci itu datang daripada pemikiran saya yang mengatakan dia jahat, ya. Lalu bawa kepada fisiologi saya, tangan mengeletar, ya, dada berdebar-debar, ya, suara telinga panas, ya. Dan kalau lebih serius saya akan bawa kepada pening kepala, sakit perut, ya, dan sebagainya. Dan jika terlalu lama tidak boleh move on ni, dia boleh menyebabkan mental health seperti depression, ya, ataupun dipanggil MDD, major depression disorder, ya. Major depression disorder dia sebenarnya satu masalah keputusasaan dalam kehidupan. Okey, hilang harapan dalam kehidupan. Dan orang begini biasanya bermula dengan dia rasa hidup dia banyak kegagalan, banyak benda dia buat tak menjadi, dan orang tak suka dia, dan dia cuba banyak kali tapi gagal, dia buat banyak kali tapi gagal, ya. Dan lama-lama dia rasa putus asa. Dan bila putus asa tu dia tidak ada sokongan pada orang lain, dan dia tidak boleh move on
daripada kegagalan tu, dan lama-lama kesan tidak boleh move on tu akan masuk ke dalam pemikiran, perasaan dan hatinya oleh orang lain, ya. Dan alangkah baiknya kalau benda tu tak berlaku dalam kehidupan saya. Dan kenapa benda tu berlaku pada saya, itu istilah tak boleh move on, ya. Dan jika tak ada kawal untuk dia melupakan benda lepas dia move on, dia akan pergi ke lagi halus, iaitu dia mula berfikir tentang kematian, ya. Kematian. Maka dia akan kata, saya tak sanggup lagi menanggung keadaan ini, ya. Dan mati lebih baik daripada hidup. Jika saya mati, orang akan lebih gembira, ya. Kalau saya mati, orang akan buat kesyukuran, dan kematian boleh menyelamatkan semua permasalahan kesengsaraan hidup saya, ya. Okey, jadi dia mula ada idea-idea untuk mati, itu depression. Puncanya tak boleh move on saja, ya. Okey. Lepas tu dia dah mula masuk kepada cubaan bunuh diri, ya. Maka dan akhirnya dia boleh dapat delusion, hallucination, ya. Maka dia ambilkan gunting, dia simpan gunting, dia dengar suara, saya ingin bunuh diri, saya ingin menamatkan nyawa saya, ya. Dan bagi terapis, ya, jika klien ataupun individu dia kata nak bunuh diri, saya ingin tamatkan hidup saya tak berguna, dia mungkin satu perasaan tak boleh move on yang agak teruk, tapi mungkin agak tak berapa serius, ya. Tetapi jika individu, kawan awak, klien dah mula cerita planning secara detail, ya, maksudnya dia kata saya tak mau hidup lagi, saya rasa tak berguna, saya nak gantung diri, dan dia cerita very specific, saya nak gantung diri saya dekat ruang tamu rumah, dekat kipas. Jadi saya akan buat satu kerusi, saya akan gantung tali ataupun kain di kipas, saya akan gantung diri saya pukul 12:30 malam, semasa orang semua tidur, dan saya akan tolak kerusi itu dan saya akan mati dengan cepat, ya. Ataupun saya dah simpan satu gunting, dan gunting itu saya letak dalam bawah bantal, ya. Nanti malam-malam saya akan ambil, saya akan tikam diri saya, ya. Ataupun dia kata waktu pukul hari ini sekian ini dia tinggalkan nota, dia akan naik ke bangunan, dia akan terjun, ya. Maksudnya penceritaan pembunuhan diri ataupun mencederakan diri ataupun mencederakan orang lain tu detail, very specific, dengan time, masa dan sebagainya. Maka kita sebagai rakan rapat ataupun terapis wajib memberitahu kepada pihak yang berkuasa, ibu bapa, pihak kolej, ya, pengetua, untuk pencegahan awal, ya. Kalau tak, nanti benda tu akan berlaku lebih teruk kerana dia tidak dapat terapis, ya. Okey, nampak, okey, itu kesan negatif orang tidak boleh move on, kerana dia akan mendapat depression, dan depression ni akhirnya keputusasaan, dan akhirnya rasa nak mati, dan dia boleh cubaan untuk merancang pembunuhan diri. Sebab tu dalam mental health, orang yang depression kebanyakannya kalau tak dirawat berakhir dengan kematian, ya. Contohnya macam artis Korea, ya, saya lupa nama dia, ya, yang mati bunuh diri kan. Lepas tu dia ikuti kawan dia, ya. Perenang sukan Sarawak, ya. Itu semua adalah simptom-simptom tidak boleh move on, ya. Dia sebenarnya hanya memori saja, dia hanya pemikiran saja. Dia tidak ada kena-mengena pun dengan jasad kita. It's just a memory. Semua benda hitam, benda pahit, ditipu, ditinggalkan kekasih, orang fitnah kita, it's just a memory. Dan memori ni hanya abstrak, hanya ingatan. Dia tak ada mengena-mengena dengan pemikiran dan jasad dan diri kita, ya. Tapi kita terperangkap dalam satu memori itu, ya. So cara yang paling baik ialah you kena lepaskan, ya. Lepaskan, ya. Kata you you patah balik kepada 5 tahun ke belakang, you ambil memori itu yang sebesar batu, letakkan di atas kepala, dan awak jalan setiap hari dengan sangat berat dan rasa beban yang tak mampu dibawa, tapi awak bawa yang sangat menyakitkan,
Sedangkan benda tu dah berlaku 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 2 tahun lepas, dan rasa marah, rasa geram. Jadi benda tu dah lepas, tapi awak ambil dan letak atas kepala. Jadi apa nak buat? Campakkan, buangkan, lepaskan, supaya kita tak lagi bawa benda yang menyakitkan tu. Dia hanya memori. So kita kena ingat, benda yang lepas, benda yang dah berlaku, kita buat silap, kita membuat dosa, ataupun orang marah kita, orang tipu kita, ataupun kita buat benda yang menyalahi agama sebagainya, itu semua benda lepas. Dan bila lepas, tak boleh diubah. Kita mati, hidup balik, masuk syurga, masuk neraka, mati, hidup balik, mati, hidup, dan kita hidup dan kita mati semula, dan kita hidup, kita mati semula. Benda lepas tetap lepas. Benda yang berlaku dilepas, tidak boleh berulang semula. Kesalahan kita tidak boleh diperbetulkan. Peristiwa orang menipu kita, menyakiti kita, yang berlaku tetap berlaku, maka dia tidak boleh diubah. So move on, teruskan kehidupan, maju terus, ya. Kerana kita perlu teruskan kehidupan, kita perlu move on untuk menikmati hidup. Sebab dalam hidup kita ni ada banyak lagi benda-benda indah, benda-benda yang penuh dengan kenikmatan, bunga-bunga, makanan sedap yang perlu kita menikmati. Dan orang yang tidak boleh move on, mereka tidak boleh menikmati. Sehingga kan secawan kopi pun mereka tidak boleh menikmati. Ya, pergi ke pantai yang indah pun mereka tidak boleh menikmati keindahan itu, kerana memori itu telah dibawa semasa dalam kehidupannya. Jadi siapa yang ada dendam, kesumat, kemarahan, memori waktu kecil, lepaskan, lepaskan, ya. Tapi syarat untuk lepaskan, yang pertama kita kena terima, ya, yes and no, So kita kena hidup, teruskan hidup, kena lepaskan, ya. Yang pertama, kita mesti terima benda tu. Kita kata pada diri kita, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, kerana memberi aku rasa sakit, ditinggalkan kekasih. Terima kasih kerana memberi aku rasa macam mana ditipu. Terima kasih kerana memberi aku rasa pernah buat dosa dan pernah buat salah. Dan benda ini memberi aku pengajaran bahawa jangan buat salah lagi, dan jangan berkawan dengan orang yang tak betul, dan kita kena bijaksana dalam perhubungan, dalam pertimbangan. Jadi sebenarnya memori-memori kesilapan itu dalam psikologi, dia sebenarnya tidak satu detik pun menyebabkan kita stres dan mental health, tapi dia menjadikan kita makin kuat, makin powerful untuk menghadapi hari-hari mendatang, ya.